Sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada seluruh umat Islam yang tercinta di bumi Malaysia yang bertuah ini. Saya sebenarnya baru pulang daripada Masjid Kristal Taman Tamadun Islam Kota Terengganu yang merupakan salah satu destinasi pelancongan cukup menarik di negeri ini. Dan alhamdulillah saya baru saja tiba di Jeti Nelayan, Kampung Batin Seberang Takir Kota Terengganu untuk bersama-sama dengan penduduk di sini memeriahkan dan meraihkan Aidilfitri dengan penuh kesederhanaan. Dan jangan ke mana-mana, pastikan anda bersama saya dalam Al-Kuliah edisi Raya sebentar nanti. Dan aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada anda semua umat Islam yang tercinta, sempena Syawal yang mulia yang datang pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan di mana ya? Di perkampungan nelayan di Kampung Batin Seberang Takir Terengganu Darul Iman. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, suasana raya masih dirasai. Kalau di Malaysia ni 1 bulan orang beraya Aidilfitri sebenarnya, berbanding negara-negara Arab mereka beraya 1 hari saja. Apapun, hari ini tuan-tuan dan puan, hari yang cukup meriah. Masih lagi kita mengunjungi antara satu sama lain. Dan kita bersama dengan 2 orang ahli panel yang kita telah jemput khas untuk berhari raya di Kampung Batin Seberang Takir pada hari ini, hari Jumaat yang sangat mulia. Bersama saya ialah yang bahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali, Pegawai Agama Istana Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mak Raya Aidilfitri. Dan juga bersama saya dan juga anda boleh saksikan di kaca TV yang bahagia Ustaz Kamarudin Umar, Pegawai Agama di Pejabat Menteri Besar Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di Terengganu Ustaz kemudian dikenal sebagai Ustaz K sebenarnya tuan-tuan ya. Okey, hari ini tajuk kita ialah remeh temeh di Aidilfitri. Dalam perempuan yang dirahmati Allah, kita kalau boleh jadikan Aidilfitri sebagai ibadah kita. Apa saja perbuatan dan perkataan bila jadi pahala di sisi Allah SWT. Apa pun kita lihat perbincangan seterusnya. Yang bagi Ustaz Haji Muhammad Syukri, kalau kita lihat Ustaz, apakah sebenarnya perkara adab ataupun sunat yang sepatutnya dilakukan pada pagi Aidilfitri? Saya tak nak cerita orang biasa duk buat Ustaz. Orang biasa duk buat ni macam-macam. Tapi hak sunat, hak adabnya silakan Ustaz. Baik, terima kasih bagi Ustaz Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Aidilfitri kepada Ustaz Fauzi, Ustaz Kamarudin, Ustaz K Ustaz ya. Dan rakan-rakan kita daripada warga Kampung Batin di Seberang Takir Kuala Terengganu pada hari ini, dan juga rakan-rakan kita yang berada di rumah. Ya, salam Aidilfitri semua sekali. Menjawab persoalan yang dikemukakan oleh yang bagi Ustaz Fauzi tadi, bagaimana adab kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, ataupun mungkin kita boleh apply kepada Aidil Adha sama Ustaz Fauzi ya. Yeah. Baik, yang pertama sekali saya nak sebutkan bahawa menyambut Hari Raya ini merupakan salah satu daripada cabang-cabang ibadah Ustaz ya. Apabila disebut sebagai ibadah, maka ianya hendaklah didasarkan kepada hujah-hujah, kepada dalil-dalil syarak. Tidak boleh kita pakai sembrono saja. Tak boleh kita pakai ikut suka kita. Ataupun bahasa Terengganu Ustaz, tak boleh kita pakai ikut dan. Ikut suka kita, ikut C. Ikut C, tak boleh ikut C. Tetapi hendaklah berdasarkan kepada hukum syarak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maksudnya, maka hendaklah kamu besarkan Allah, yakni bertakbir pada hari raya misal kata. Dan seperti yang ditunjukkan kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur dengan apa yang kamu dapat. Itu yang pertama Ustaz ya. Sebab itulah nanti kita akan tengok kadang-kadang kita ni tidak mendasari akan tindakan kita, adab-adab kita dalam menyambut hari raya ini tidak berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Rasulullah.
Sebagai contoh Ustaz. Sebagai contoh kadang-kadang kita hari yang keempat hari raya yang pertama itu kadang-kadang kita tengok yang pergi sembahyang raya pakai t-shirt je Ustaz. Dah lah t-shirt berlubang lagi. Baik, bila dia tanya, saya tanya, kenapa awak ni? Apa kena awak ni? Kan hari ni hari raya. Allah Ustaz, saya dak raya mana tahun ni Ustaz? Hamba dak raya mana tahun ni? Biar ke budak-budak sudahlah dia kata. Biar ke budak-budak. Mana dia rasakan yang merayakan hari raya ni budak-budak je Ustaz. Sedangkan apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nukilkan apa yang disebut oleh Rasulullah. Seorang sahabat datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak memakai baju yang cantik Ustaz Lalu berkata sahabat ini, ya Rasulullah, pada tahun ini saya tidak dapat menyambut hari raya. Lalu baginda segera bertanya, kenapa wahai saudaraku, wahai sahabatku? Maka dijawab oleh lelaki itu, kerana saya tidak ada baju baru. Makna dia tidak ada baju baru, tidak ada baju yang terbaik dalam simpanannya. Dia rasakan dia tidak merayakan Aidilfitri ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain, siapa dia ada lebih baju raya, selah kedua lah kan? Maka ada seorang menjawab, saya ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, sedekahkan kepada saudara kita ni. Hadiahkan kepada saudara kita ni supaya dia dapat berhari raya. Maknanya besar rupa-rupanya. Ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz Bila disebut hadiah, perkara yang kedua saya nak sebutkan, bila disebut hadiah, sudah barang tentu kita wajib meraihkan akan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kadang-kadang kalau kita tak meraihkan apa yang Allah kurniakan kepada kita, seolah-olah kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ustaz ya. Ataupun yang satu lagi, inilah merupakan kurniaan Allah kepada kita, hadiah yang Allah kurniakan kepada kita setelah kita sebulan berpuasa dan menahan nafsu kita. Sebenarnya satu package latihan sebenarnya. Kita masuk ke bulan Ramadan yang baru lepas ini, kita seolah-olah kita dicampakkan ke dalam satu pusat latihan Ustaz. Dilatih dalam tu, diberi satu package latihan yang komprehensif. Melatih kita supaya kita kembali kepada fitrah semula jadi kita. Sebab tu kita sambut hari raya fitrah. Kemudian zakat fitrah. Sebab tu saya tertarik Ustaz, bila Ustaz kata pakai baju lawa-lawa, baju cantik-cantik kan, afdal kita bayar zakat fitrah awal-awal lagi kan. Ramadan tu bayar sebab nak bagi orang fakir miskin ni dapat baju cantik macam ustaz lah. Comel. Jadi Ustaz Kamruddin Zakaria, kalau Ustaz Zakaria Omar, teringat kawan saya seorang lagi tu. Okey, Ustaz K juga. Tanya Ustaz ni, bila kita sebut malam raya ni malam yang istimewa lah Ustaz. Malam tu kalau doa, Tuhan perkenankan doa kita Ustaz. Tapi hak sibuknya pelik. Ustaz dalam perempuan ya, kalau mak di rumah sibuk dengan kuih tak. Kuih gapo ni? Kuih tak lah. Kalau pak tu je sibuk main mercung. Tu Ustaz. Jadi Ustaz K sebenarnya, Ustaz Kamruddin, dah guna gamuk lagu tu. Hak mana kita nak pilih ni? Macam mana cara sambut malam raya sebenarnya? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fauzi Mustafa, rakan dari panel, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya terlebih dulu mengucapkan sempena kita berada dalam musim perayaan ini setelah kita menjalani satu bulan Ramadan sebagai suatu bulan latihan, bulan taqarrub ilallah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, muslimin muslimat sekalian, bermakna kita menghayati ruh Ramadan itu. Kita terasa sangat kehadiran Ramadan itu dengan kita mendirikan solat sunat tarawih, kita bertadarus, kita mengimarah ke masjid sebagai tanda-tanda ruh Ramadan itu menyelinap masuk dalam jiwa kita umat Islam. Di hari ini kita menyambut kedatangan Syawal Ustaz, suatu bulan yang disebut juga bulan ibadah. Jangan hanya kita merasakan bahawa Ramadan itu saja ibadah. Jangan kita merasakan bahawa solat tarawih itu saja ibadah, tadarus Quran itu ibadah. Menyambut kedatangan hari raya Aidilfitri maupun Aidil Adha juga adalah ibadah. Mengisi malam-malam hari raya itu adalah ibadah yang perlu diisi dan wajib diisi dengan cara yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam soal ibadah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tidak dibenarkan mereka cipta upacara sambutan secara bersendirian. Tetapi kita telah dipandu, kita telah ditinggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam memenuhi tuntutan hari raya itu sendiri. Itu sebab tuan-tuan muslimat sekalian, kita melihat pengisian malam hari raya, kita kena pastikan ianya adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
jangan dijadikan malam raya, sambutan hari raya Ustaz Fauzi sebagai satu adat. Wajar dibezakan antara adat dan ibadat. Kalau macam Ustaz Fauzi sebut tadi, kita sibuk dengan mercun, kita sibuk dengan langsir baru, kita sibuk dengan baju baru saja, ia menjadi adat. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita disunatkan untuk berpakaian baru, berpakaian cantik-cantik di hari raya. Yang kita nak isikan hari raya itu ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah malam-malam raya kita itu menjadi malam-malam yang penuh dengan upacara ibadat dan bukannya hiburan yang melampau, bukannya sembang-sembang kosong. Apa salahnya Ustaz? Dikala kita sibuk pasang lansir, dikala sibuk menyiapkan juadah untuk hari raya, hati dan mulut kita membesar bertakbir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang orang kita bila dah sibuk dengan hari raya, sibuk dengan lansir Ustaz, yang keluar daripada mulutnya semacam lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya sebulan Ramadan kita telah jalani ibadah dengan sempurna. Bila masuk malam Ramadan, malam hari raya, maka diisi dengan ubudiyah dan ibadat yang lebih hebat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita dituntut bertakbir sepanjang malam. Kita dituntut bayar zakat yang belum, sempurnakan zakat. Kalau Ustaz Fauzi kata tadi kena dibayar di awal untuk beli baju raya semuanya. Tapi kalau malam raya itu belum kesempatan, selesaikan dulu. Dan malam itu juga kalau boleh kita eratkan ukhuwah Islamiah dalam institusi keluarga. Maklum saja Ustaz, bila raya ni semua balik. Orang Terengganu kata semua balik, adik-beradik, sepupu, sepapeh, pak saudara, buaya, semua dia balik Ustaz untuk menyambutkan hari raya. Sama-sama kita besarkan suasana hari raya. Sama-sama kita takbir, sama-sama kita memuji Allah, sama-sama kita merasai kemenangan. Setelah sebulan Ramadan, kita menahan nafsu kita menahan kehendak-kehendak diri kita melawan segala kehendak nafsu kita, jadi kongkong dengan terbelenggu, akhirnya kita berjaya melepasinya. Akhir masuk saja malam raya Ustaz, kita terus bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita difahamkan sepanjang bulan Ramadan Ustaz, syaitan-syaitan dibelenggu. Sekarang bila masuk saja malam raya, syaitan-syaitan itu berlari. Orang kampung Batin kata jember, dia honggah kita. Setelah mereka juga berpuasa. Mereka tidak dapat goda kita sebulan Ustaz. Bila terlepas saja daripada tekanan itu, dia datang kepada kita. Itu sebab kita dituntut pada malam hari raya. Kita berhari raya, kita bertakbir sungguh-sungguh supaya syaitan-syaitan yang mendatangi kita tidak dapat rapat dengan kita kerana kita masih dalam suasana ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Kamarudin. Itulah tuan-tuan perempuan adab-adab di malam raya yang sepatutnya kita contohi dan insya-Allah kalau tak sempat pada raya tahun ini kita amalkan pada hari tahun hadapan insya-Allah. Apapun kita berehat seketika, kita bertemu kembali selepas ini nanti. الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah edisi raya pada pagi ini, pada petang ini tuan-puan ya. Dan tajuk kita lah remeh temeh di Aidilfitri. Dan sebenarnya kami bersiaran di JT Nelayan Kampung Batin seberang Taki Kota Terengganu. Dan ini di seberang Taki ini ada JT senang nak pergi ke bandar. Senang tuan-tuan, naik bot sampai ke bandar. Ada banyak kemudahan ada di sini. Dan hari ini kita teruskan Al-Kuliah. Dan petang ini kita ambil soalan-soalan daripada penduduk Kampung Batin seberang Taki. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab bin Ismail dari Kampung Bukit Tabin. Ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya pada Ustaz ahli panel. Saya terfikir dengan keadaan menyambut Hari Raya sekarang. Kadang-kadang tuan rumah hanya sediakan duit kepada kanak-kanak yang datang berhari raya. Tetapi tanpa diajak naik ke rumah pun semacam sudah lain dari konsep, lari dari konsep ziarah sebenar. Saya ingin mohon penjelasan dari yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya Cikgu Wahab. Cikgu Wahab yang masih gagah lagi. Ini sebenarnya Ustaz Syukri, kalau kita lihat kan memang budaya sekarang ni begitu sebenarnya. Bukan kata kita kadang memang nak bagi pun. Memang budak-budak datang minta duit, dia tak makan lah. Minta duit. Nak duit. Jadi apa komen Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz Fazli. Kadang-kadang Ustaz kalau kita tengok tuan rumah sendiri pun kadang-kadang dia tunggu dekat pintu lagi.
dekat gate tu lagi. Dekat pintu pagar lagi. Tak dijemput naik ke rumah. Jadi apa yang disebutkan oleh Cikgu Wahab tadi Cikgu Wahab tadi tu memanglah betul keadaannya. Jadi kalau boleh kita cuba kita tengok ya, seperti mana yang Ustaz Kamarudin sebutkan tadi, saya sebutkan tadi, bila kita menyambut hari raya mesti kita kita berdasarkan kepada dalil dan hujah-hujah syarak yang kuat supaya ianya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sedang menonton di kasih sekalian, 3 jenis orang kita kena betul saat ni. Yang pertama ibu bapa. Yang kedua kanak-kanak itu sendiri, yang ketiganya tuan rumah Ustaz. Kepada ibu bapa, kena nasihatkan kepada anak-anak supaya jangan terlalu mata duitan. Minta maaf saya terpaksa gunakan perkataan itu saat ni. Kadang-kadang nak duit je. Kalau pergi ziarah tu, kadang-kadang tak mau minum, mak kuih kita sedia pun tak dijamahnya. Nak duit saja. Bila dapat duit dia belah itu aja. Dan kepada adik-adik pula, pada anak-anak kita, pastikan kita tahu tujuan kita berziarah itu untuk menghubungkan silaturahim. Ya, kita kenal tuan rumah itu dan kita kenal jiran tetangga kita dan sebagainya, dan kita jamahlah sikit-sikit mengambil berkat daripada apa yang dihindarkan itu, ya. Dan kepada tuan rumah pula. Kepada tuan rumah kadang-kadang ada yang terpaksa tutup pintu, ada yang buka pintu tetapi tidak layan mana budak-budak tu. Makanlah. Bila budak-budak tu nak bersalah, nak balik misal kata, tak apa, sila baliklah tu. Tangan kosong. Tangan kosong, tak ada apa-apa. Kesian budak tu. Apalah salahnya? Adik-adik kita ada. Main. Ni adik-adik kita mari nak beraya Ustaz ni. Silalah. Alamak. Ya. Duit ada. Ada pun duit dia ni. Baik. Ni adik-adik kita nak bersalah. Bagi duit Ustaz. Salam dulu. Salam dulu. Allah. Ambil duit ayah dik. Sana pula, sana pusing sana. Okey, pelan-pelan dik. Ni buat duit raya betul Ustaz Ya, ni duit raya betul ni. Lahai. Ya. Ni Ustaz nak bagi jugalah. Bagilah. Siapa nama? Okey, sekurang-kurangnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekurang-kurangnya kita tuan rumah di samping kita bagi duit raya dan sebagainya, sekurang kita tanya. Ni adik ni nama siapa ni? Nama apa Ais? Tinggal kat mana? Kampung Batin dekat mana rumah ni? Ni anak siapa dia ni? Anak siapa dia? Anak Zulkifli. Zulkifli yang rumah depan tu. Sekurang-kurangnya kita boleh kenal ayah dia siapa dia. Ini kita bagi saja. Jadi roh daripada apa ni? Roh daripada menziarah ini kita tak kenal antara satu sama lain, dan kita tidak menghubungkan silaturahim antara kita. Baik, terima kasih deh. Tak mau minum. Makan dulu. Tak mau? Tak apa. Tak mau minum tak? Tak mau minum. Itulah ni apa yang kita sebutkan tadi. Boleh terima kasih deh. Boleh balik. Baik. Mudah-mudahan dah dengan sedikit apa yang kita sebutkan pada petang ini menjadi pelajaran kepada kita. Janganlah kita jadikan duit raya itu sebagai matlamat saya. Itu hanya sampingan saja, sampingan kepada amalan ziarah itu. Ya. Dan satu lagi yang boleh saya sebutkan, kadang-kadang kita yang bagi ni, oleh kerana Ustaz Fauzi bagi, saya pun malu tak bagi. Jadi sedekah itu sudah menjadi sedekah terpaksa. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Kemudian satu lagi, kadang-kadang adik-adik kita kadang dibuka sampul tu. Alah, ahli panel dia bagi RM1 je tu. Mesti kata. Maknanya tidak ada rasa bersyukur, terima kasih dan sebagainya tu. Ya. Barangkali Ustaz Kamarudin nak komen apa Ustaz tentang tadi tu? Ya, apa yang kita lakukan, terima kasih Ustaz Fauzi. Kalau kita lihat memang sudah menjadi suatu budaya, bukan saja anak-anak ini dia datang ke rumah kita, dia nak berziarah, jadi hilang konsep ziarah sebenarnya. Maka kita berkewajipan membetulkan konsep ini supaya sebenarnya bila mereka datang, konsep ziarah itu. Kerana bila hari raya disambut Ustaz Fauzi, kita dianjurkan bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama kita. Bukan saja kita memohon maaf, kita memberi maaf kepada seramai mungkin orang, terutama yang ada masalah dengan kita. Kita bersama, kita belajar memaafkan. Budaya cari duit di hari raya ini, kalau tidak dikawal dan tidak dijaga, kita bimbang satu masa nanti, mereka hanya datang bila hari raya, kita pun bersedia dengan duit yang begitu banyak untuk diagih-agih pada hari raya. Macam Ustaz Fauzi sebut tadi lah. Kita kadang-kadang dah guna anak kita duduk di depan pintu, dia je bagi. Kita tak jumpa pun budak ini.
Dan lihat tadi, di pelawa makan pun, minum pun tak mau lagi dah. Yang mereka nak ialah duit. Yang ini harus dibetulkan dan kita harap perayaan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang dapat dibetulkan. Bukan tak boleh bagi duit dan bukan tak boleh datang untuk diagih-agihkan sebagai sedekah daripada kita, tetapi jangan dijadikan satu budaya yang menghantui pemikiran anak-anak kita. Akhirnya hilang ruh hari raya, hilang ruh ukhuwah, ruh ziarah itu Ustaz dalam kehidupan kita. Nampak ruh duit pula dah. Ya, ruh duit. Okey. Kita ambil lagi soalan seterusnya daripada penduduk Kampung Batin. Silakan kalau dah, silakan. Wakil Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan. Saya Saliza binti Alias dari Kampung Batin Seberantakir. Di sini ingin saya mengajukan soalan kepada Ustaz Kamaruddin Omar. Ustaz, saya terkeliru dengan konsep keceriaan dalam kita menyambut Hari Raya dan pembaziran kerana apabila tibanya Hari Raya ada yang menukar lansir baru, kapet baru, kereta baru dan sebagainya. Saya mohon nasihat dan pandangan Ustaz dalam hal ini. Terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya. Ini enggak nama Kampung Batin tapi tak ada Tok Batin pun. Nama je Kampung Batin. Ni Ustaz cerita Ustaz Kamaruddin ya, masalah keceriaan. Ya, kalau tak pasang lampu tak meriah Ustaz. Yeah. Kena lampu lit lak tu merah, biru, hijau, kuning semua ada Ustaz. Kadang lampu tak meriah, tak ceria. Apa pandangan Ustaz, silakan. Berbicara soal keceriaan di Hari Raya, memang kita dituntut untuk menyerikan Hari Raya dengan baju baru disebut tadi, tapi takkan semuanya baru. Kalau lansir dah baru tahun lepas tukar Ustaz, takkan nak tukar lagi tahun ni. Tapi kita dah jadi sesuatu budaya dalam hidup kita ini, baju nak kena baru, lansir nak kena baru, kasut nak kena baru, ada yang mengada-ngada lagi, isteri pun nak baru juga. Ini lebih mengada-ngada. Tapi Ustaz, kalau itu dia beri peluang, insya-Allah. Tapi saya nak menyebutkan bahawa kita kena ingat satu perkara tentang perayaan ini, tentang pembaziran. Kerana kita menyambut hari raya ada suatu ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala seperti pembaziran Ustaz Fauzi. Jadi kalau berbelanja di hari raya, kita peganglah pada satu konsep yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui hadis kudusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya tashtari naron bisamanin ghalin wala tashtaril jannah bisamanin rakhisin. Kamu membeli perkara-perkara yang menuju kepada ke neraka, yang memenuhi nafsu kamu, bisamanin ghal, dengan harga yang tinggi. Wala tashtaril jannah, dan jangan kamu membeli syurga atau perkara-perkara ke arah syurga bisamanin rakhisin, dengan harga yang paling murah. Sebab itu kita melihat perayaan ini ada satu ibadat, perbelanjaan kita pun Ustaz satu ibadat, sedekah kita juga satu ibadat, pemberian kita juga satu ibadat. Sebab itu saya nak berpesan, bila kemeriahan hari raya, jangan dijadikan adat menguasai ibadat. Pasang lansir itu hanyalah adat untuk beraya Ustaz. Tapi kerana sibuk pasang lansir, 2-3 malam sebelum raya telah dipasang, tarawih ditinggalkan Ustaz. Akhirnya yang jadinya kita menyambut hari raya dengan adat, bukan lagi dengan ibadat. Begitu juga kerja-kerja ibadat kita yang digambarkan di saat-saat akhir Ramadan. Kita kena ceria dengan ubudiyah, bukan ceria dengan perkara-perkara yang memenuhi kehendak nafsu kita. Justru kita kena kontrol yang ini, kita kena kawal yang ini, dan kita kena berhati-hati Ustaz dalam pembaziran ini. Ya, ya. Boleh saya tambah sikit? Ya Ustaz. Apa yang disebut oleh pepatah Arab, bukan hadis tapi pepatah Arab, khairul umuri awsatuha, iaitu sebaik-baik perkara adalah sederhana, pertengahan. Jadi ini yang ada setengah mengatakan, Sayyidina Ali yang berkata begitu. Tapi yang penting ialah kesederhanaan dalam kita berbelanja. Maknanya kalaulah misal kata lansir itu masih baru misal kata dan tidak ada cacat celanya, kenapa tidak kita kekalkan yang itu misal kata. Mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang perlu kita beri perhatian, macam pendidikan anak-anak dan sebagainya dan seterusnya. Senang je, hak lansir atas tu tak bawah. Hak bawah tu tak atas. Jadi kata lansir baru. Jadi itulah taktiknya tuan-tuan puan-puan. Hak dapur tak luar. Apa pun tuan-tuan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih setia bersama kami di Al-Kuliah pada petang ini edisi
khas Hari Raya Aidilfitri dan tajuk kita remeh-temeh di Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan, kita ambil lagi soalan seterusnya daripada penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wan Hamzan bin Wan Yusof dari kampung Telaga Dai. Yang bahagia Ustaz, pengudah cara dan ahli-ahli panel. Soalan saya rasa cukup mudah dan ringkas. Kita sambut Hari Raya Fitrah. Kita bayar zakat fitrah. Semacam ada kaitan dengan fitrah semula jadi kita. Bagaimana kita nak hubung kaitkan dengan dua aspek ini? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya. Betul, saya setuju tadi. Hari Raya zakat, Hari Raya Fitrah. Bayar zakat fitrah. Kita pula lepas Ramadan ni macam suci fitrah balik asal kan. Sila Ustaz kemudian apa komen Ustaz, silakan. Terima kasih sekali lagi Ustaz Fauzi. Saudara bertanya, tuan-tuan puan-puan di Kampung Batin Sebang Takir ini, bila kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, dia sebutnya Aidilfitri. Makna yang paling mudah kita faham ialah kembali kepada fitrah yang asal. Bermakna sebulan Ramadan yang kita jalani ibadah Ramadan, sebulan di siangnya kita berpuasa, malamnya kita berterawih, di dalamnya juga kita dituntut berzakat fitrah menjelang hari raya. Bermakna dengan ibadah Ramadan yang kita sempurnakan ini, kita telah kembali kepada fitrah kita yang asal. Apa di fitrah kita yang asal? Ialah asal kejadian kita ialah suci fitrah kita. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Bermakna kita datang ke dunia ini dengan kesucian fitrah. Dan bila kita mengakhiri kehidupan, sudah pasti di sana ada dosa, ada kesilapan, ada noda yang terlaku atau dilakukan oleh kita. Tetapi dengan datang Ramadan Al-Mubarak sebulan lamanya, kita menjalani suatu latihan ibadah taqarrub ilallah, maka sampai di hujung Ramadan itu dinamakan masuk Syawal, dinamakan Aidilfitri, bermakna manusia ini telah kembali kepada fitrah yang asal. Kita putih bersih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita beringat Allah Ta'ala uji kita sedikit saja muslim-muslimat sekalian. Hanya zakat fitrah berapalah sangat dengan nisbah kehidupan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baju raya saja sekurang-kurangnya 3 gelas orang. Lansir baru tadi berapa belanja. Zakat fitrah hanyalah sedikit daripada harta kita yang merupakan satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang melampau ruah, dengan nikmat keamanan yang berpanjangan. Apa salahnya muslim-muslimat sekalian kita berbelanja sebagai suatu ubudiyah dan kepada taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ujian harta yang sedikit itu Ustaz, untuk kita hayati di hari raya Aidilfitri ini. Terima kasih Ustaz. Ada juga yang malangnya ada tak sempat nak bayar Ustaz zakat fitrah. Allahu akbar. Dah 3 hari dah masuk hari tak payah bayar lagi. Bukan sini tak, tempat lain, Afrika Selatan. Okey, kita balik Ustaz Syukri. Ini tentang takbir raya ni Ustaz. Takbir raya di tempat kita ni Ustaz memang sedih lah. Memang sedih. Sedih sungguh-sungguh lah Ustaz. Bukan sedih gila, sedih sungguh-sungguh ni. Memang kalau tengah takbir tu, duduk jauh tu memang nangis lah. Jadi apakah itu takbir sebenarnya? Zaman Rasulullah macam mana Ustaz takbir raya? Nada dia. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Tahun 89 Ustaz Fauzi. Masa itu bersama Ustaz Fauzi di Kairo, di Kahirah, Mesir. Orang Arab, dia takbir dia tidak ada lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak rasa sedih. Tak rasa sedih. Jadi orang Arab suka gitu. Satu masjid tu, dia bagi peluang kepada budak-budak Melayu kita, termasuk saya pergi takbir di masjid itu dan sembahyang raya di masjid itu, dan kita takbir ikut cara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab kata tak boleh. Orang Terengganu kata dene dia kata. Dia kata dene. Dene bahasa Kuala Lumpur apa dia? Manja tak? Manja sangat. Manja sangat. Jadi, apakah sebenarnya, soalan Ustaz tadi, apakah sebenarnya takbir ni? Adakah takbir Arab itu betul atau takbir yang kita amalkan selama ini itu yang betul? Dalam hadis, dalam kitab tidak pernah disebut perkataan macam mana bentuk itu, tetapi apa yang disebut dalam kitab sempat saya tengok, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, terdapat banyak riwayat. Contohnya daripada Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Salamah dan sebagainya, mengatakan bahawa bertakbir secara kuat sehingga solat esoknya. Maknanya bermula daripada hari yang terakhir kita berbuka, di hari yang terakhir kita berpuasa,
Maghrib itu saja sunat kita bertakbir secara kuat kita. Secara kuat. Dia kata tak kata berlagu. Lagu ras lah, lagu gharbi lah, tak ada kata gitu. Cuma apa yang kita amalkan di sini berkebetulannya agak mendayu Ustaz. Terutama kalau yang tinggal jauh-jauh nak balik, misal kata malam raya baru boleh balik, misal kata dalam kereta tu dah dipasang apa takbir Allahu akbar. Lepas tu diselang-seli pula lagu balik kampung Sudirman ataupun lagu apa tak boleh balik kampung tu. Itu dah menangis tu ya. Ada dendam perantau. Dendam perantau dan sebagainya. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini Ustaz ya, jelasnya sifat takbir yang diamalkan, yang patut diamalkan seperti mana yang disebutkan oleh kitab-kitab, disunatkan kita takbir kuat bagi kaum lelaki secara beramai-ramai. Ya, tak kira di mana saja, di merata tempat, di pasar ke, di jalan raya ke, di tempat-tempat perhimpunan di mana-mana, di masjid lebih utama ataupun di rumah sama-sama, misal kata panggil anak cucu kita takbir sama-sama. Dan bagi perempuan sunat kita bertakbir setakat yang kita boleh dengar dengan telinga kita saja. Dan disunatkan bertakbir itu sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan sembahyang sunat hari raya pada besok hari itu. Ya, terima kasih. Okey, apa pun yang paling penting takbir, jangan tak takbir langsung. Sedih tak sedih, tangkap leleh, tangkap lintuk, itu nombor 2 lah. Yang paling penting takbir. Okey Ustaz Kamrudin, saya tanya lagi satu lagi ni. Biasa kalau kita pergi raya, orang sebut kat kita ataupun kita sebut kat orang jumpa ni, Ustaz K, selamat hari raya, Mak Zahir batin. Betul ke? Gua nak gamuk lah. Betul ke Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya penghayatan Hari Raya, salah satu kemeriahan Hari Raya ialah kita saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Ucapan-ucapan yang kita buat selamat Hari Raya. Kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun, semoga awak dapat sepanjang kebaikan sepanjang tahun. Kerana selepas Ramadan, kita tengok kalau umur kita panjang, jumpa lagi dengan Ramadan Ustaz. Kalau umur kita pendek, tak jumpa lagi dah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Maka ucapan tahniah, ucapan selamat Hari Raya perlu dibuat secara yang tertib. Kita saling mengucap bermohon-mohon maaf. Peluang terbaik untuk kita memohon maaf dan memaafkan ialah di Hari Raya Ustaz. Maka kalau kita jumpa acak-acak kali pun tak apa. Kadang-kadang masa nak sembahyang jumpa, Allah minta maaf. Lepas ni berziarah, minta maaf. Perkara yang sama kita laku, kita ulang-ulangkan untuk kita memenuhi tuntutan daripada sambutan Hari Raya itu sendiri. Maka ucapan-ucapan ini boleh disalurkan. Sama ada kita bertemu Ustaz, kita bersalam, kita ucap, ataupun kita melalui SMS atau melalui email dan sebagainya. Hari ini peluang untuk menyampaikan ucapan-ucapan itu. Dan saya berpesan Ustaz, untuk kita bersalam dan untuk kita menyampaikan ucapan, jangan kita memilih atau memilih bulu. Yang geng kita Ustaz, acap kali kita bersalam. Yang bukan geng kita, tak apalah, tak bersalam pun tak apa, jauh-jauh hai gitu pun cukup. Tapi kita dalam bermaaf-maafan, kita terbuka kepada semua orang. Kita terbuka kepada seberapa ramai orang. Itu sebab Ustaz, bila di pagi hari raya, kita disunatkan mengikut ajaran Rasulullah SAW, masa pergi sembahyang raya melalui jalan lain. Masa balik lalu jalan lain Ustaz. Supaya kita bertemu seberapa ramai orang. Bukan kita pergi jalan lain, kita balik jalan lain, kita kena lari pada orang. Tak lalu kat Nurah pada jumpa dia tadi. Bukan. Tapi kita berjalan, dituntut lagi kita berjalan kaki Ustaz. Kalaupun bawa kereta, pakai jauh-jauh sikit. Supaya kita bertemu dengan ramai orang dan kita bersalam, saling mengucapkan tahniah. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan ya, tentang bagaimana ucapan takbirnya, macam mana ucapan selamat hari rayanya. Mudah-mudahan kita dapat menepati hukum syarak yang seindah mungkin insya-Allah. Apapun kita berhak sekali lagi dan jumpa selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan Al-Kuliah edisi raya pada petang Jumaat sangat mulia ini dan bulan Syawal yang berkat ini. Dan seterusnya saya nak pergi yang bagi Ustaz Syukri. Batuk pula Ustaz. Banyak makan apa ni? Macam makan tape Ustaz. Batuk. Allah tape sedap ni. Banyak makan tape. Orang Terengganu kata tape ni. Okey. Kuala Lumpur kata tapai. Tape. Tape kalau Kuala Lumpur binatang tu Ustaz. Macam tenuk tu. Tape. Okey Ustaz, saya tanya seminit je. Orang muda sekarang kalau dia bersalam-salam bermaafan di hari raya kan? Kosong-kosong. Oh, kosong-kosong. Kosong-kosong. Ingat main bola ke ni? Macam mana Ustaz pandangan Ustaz? Seminit je. Baik, yalah mungkin itu salah satu daripada bentuk joke ataupun senda gurau kita bersama rakan-rakan kita tak. Kosong-kosong ni? Kosong-kosong.
tak apa, kita boleh sebutkan begitu sebagai joke. Tapi yang lebih penting penghayatan kepada kosong-kosong tu. Maknanya dalam mesti kosong-kosong juga. Bimbang-bimbang takut, mulut dikata kosong-kosong tapi hati lain bicara, Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Tak sampai seminit, 30 saat je. Okey Ustaz, ni banyak cerita apa. Ustaz tentang masalah sembahyang Aidilfitri ni Ustaz. Kadang-kadang ada orang nak sembahyang kat Padang, nak sembahyang kat JT pun ada juga. Nak sembahyang kat masjid pun ada juga. Masjid lah sedap, ada aircon. Kapek pun tinggi, duduk tertenggelam lutut. Tapi macam mana Ustaz? Yang kata afdalnya kat Padang, afdalnya kat sini. Mana yang afdal? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi sekali ni. Kalau kita buka kitab-kitab saya, saya buka kitab Imam Syafi'i lah. Kalau mengikut Nabi SAW, apa yang disebutkan dalam oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kana Nabi SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah SAW keluar pada hari Aidil Fitri dan Aidil Adha. Mana dua hari raya Ustaz tu. Keluar ke musalla. Musalla maksudnya bukan masjid, iaitu tanah lapang. Ya, pengalaman saya kali pertama jejakkan kaki ke Cairo dulu, Ustaz Fauzi mungkin sama masa tu. Masjid dekat rumah kita gitu kan. Saya ingat lagi. 2-3 hari lagi nak raya, dia tolak tanah tu. Biar kata, kemudian dia letakkan apa nama ni, seolah nak sembahyang di situ. Apa hal ni? Rupa-rupanya barulah kita terperasan bahawa dalam kitab-kitab disebut menjadi sunnah Nabi SAW menunaikan hari raya di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Itu yang berlaku. Apa yang suka saya sebutkan, saya ambil pengalaman di Mesir itu. Sebab di Mesir banyak yang bermazhab Syafi'i. Baca kunut sama macam kunut tempat kita ni. Menurut jumhur ulama pula ni, menurut jumhur menunaikan solat sunat hari raya ini sunatnya di kawasan lapang. Sunat di kawasan lapang. Tetapi menurut satu kaul dalam mazhab Syafi'i kita, menunaikan sembahyang hari raya itu afdalnya di masjid. Jika sekiranya masjid itu kecuali masjid itu sempit, misalnya kata tidak boleh memenuhi. Sebab apa? Kalau masjid biasanya sembahyang Jumaat dah penuh sampai ke tanah, apatah lagi kalau sembahyang hari raya dengan orang perempuan lagi, dengan kanak-kanak ramai yang balik kampung lagi apa semua sekali itu, maka wajar sebenarnya kita adakan di tanah lapang. Tak pernah kita buat sini kan. Mungkin di Kampung Batin. Tahun ni tak sempat lah. Mungkin tahun depan Kampung Batin misal kata sembahyang di JT misal kata. Atau tanah lapang dekat forum dekat Al-Qiyah kita ni. Ya. Itulah maksudnya. Mudah-mudahan kita sama-sama fikir kan, mengikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mungkin kita boleh buat satu masa lagi nanti bergantung kepada cuaca. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz Kamarudin, ni nak cerita tentang pergi ziarah kubur ni Ustaz. Pagi-pagi kadang-kadang bercelaru juga. Ada lepas sembahyang tu tak boleh pergi ziarah lain pula, nak ziarah kubur dulu. Lepas sembahyang Aidilfitri tu, program pertama ziarah kubur. Kalau tidak tak sah. Tak lengkap, macam kurang afdalnya. Jadi apakah sebenarnya di sisi hukum syarak? Silakan Ustaz. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fauzi tentang ziarah kubur. Kita sudah menjadi satu adat orang kita ni Ustaz, bila balik saja raya dan selepas raya berpusu-pusu ke kubur. Kalaupun kita nak ke kubur dan ziarah kubur ini memang dituntut, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan hari raya. Tidak kata bila datang saja hari raya Aidilfitri atau Adha wajib ke kubur. Kalau tak pergi kubur tak sah. Tidak boleh dikaitkan dan menjadi bid'ah kalau kita mengaitkan hari ziarah kubur itu dengan hari-hari raya seperti begini. Tapi nak pergi ziarah kubur pada bila masa kita boleh pergi. Jangan tunggu hari raya je Ustaz baru nak pergi kubur. Jangan tunggu Aidil Adha baru nak pergi kubur. Kubur dah panjang, setahun 2 kali pergi kubur Ustaz. Ziarah kubur ini boleh kita buat pada bila-bila masa. Kalaupun kita pergi ziarah kubur pada hari raya, kita hanya dapat pahala ziarah kubur yang tidak ada kaitan dengan hari raya. Jadi boleh ziarah kubur, jangan tunggu pada musim perayaan atau pada hari raya nak dikaitkan begitu. Tapi kalau kita pergi ziarah kubur pada bila-bila masa. Tetapi kebetulan Ustaz, dah balik bercuti pun raya je, nak ziarah kubur itu tiada halangan. Tapi tidak disyariatkan bila datang puasa, sehari sebelum raya kena pergi kubur semua. Dan disalahkan pula kumpulan yang tak pergi kubur, tak pergi ke kubur. Sebab itu saya nak fahamkan dan kita dapat hayati, sebenarnya ziarah kubur boleh dilakukan pada bila-bila masa yang boleh kita buat, tetapi tidak boleh dikaitkan bila puasa kita kena pergi kubur ni atau ziarah-ziarah lagi.
keutamaan ziarah yang hidup dulu sebelum yang mati tu, Ustaz. Pada hari raya itu, bertemu bermaaf-maafan, bertemu muka bersua muka. Jadi kita kena betulkanlah penghayatan ini. Bukan kata salah pergi kubur, Ustaz, tetapi dia tidak boleh dikaitkan dengan bila puasa, akhir puasa dan masuk hari raya Aidilfitri atau Aidil-Adha, wajib kena pergi kubur. Tak ada tak begitu. Silap dari segi penghayatan kita. Tapi kubur boleh pergi pada bila-bila masa, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz ni nak tanya Ustaz tentang ni. Bila ni hari Jumaat Ustaz ni, hari Jumaat. Esok lusa nak balik Kuala Lumpur dah ni. Balik Kuala Lumpur. Hak daripada ni sini pun balik Kuala Lumpur juga. Ramai orang mati Ustaz jalan raya. Bila sebut hari raya balik ataupun balik raya mesti accident banyak. Sebab apa Ustaz? Perut kenyang ke macam mana? Baik, yang pertama sekali, perjalanan kita ni juga seperti mana yang sebut oleh Ustaz K tadi, Ustaz Kamuddin tadi, ibadah sebenarnya. Tapi kita dah tinggal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal katalah. Misal kata kalau kita nak pergi Mekah, kita azan kan? Ya. Kita azan, Allahu Akbar azan. Kalau kita nak balik raya ataupun nak balik, kita daripada Kuala Terengganu nak balik Kuala Lumpur, Ustaz Fazli nak balik Kuala Lumpur besok. Sunat tak kita azan sebenarnya? Dalam kitab disebutkan sunat kita azankan apabila kita nak musafir lebih 2 marhalah. Jadi kalau misal kata kalau kita nak musafir itu kita azankan, misal kata kemungkinan syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita. Kan kadang-kadang kita dengar kan ada gangguan di tengah jalan, ada nampak budak melintas ke apa semua sekali kan. Jadi kalaulah kita ikut sunnah Rasulullah ni, kita doa dulu, doa sembahyang sunat musafir, kemudian doa, kemudian kita azan. Kalau tak nak azan di tangga, bimbang takut orang kata nak pergi Mekah, azan dalam kereta. Saya biasa amalkan begitu. Kalau balik kampung, azan. Bila nak jalan saja, azan, dia azan dalam kereta misal kata. Sekurang-kurangnya dengan kita amalkan sunnah itu ada keberkatan di situ. Kemudian kita ikutlah peraturan jalan raya. Al-adah muhakkamah, Ustaz. Al-adah muhakkamah, adat itu boleh jadi hukum, peraturan boleh jadi hukum, undang-undang jalan raya itu boleh menjadi hukum. Kalau kita langgar undang-undang yang boleh membahayakan kita dan membahayakan orang lain, bimbang-bimbang takut kita tak lepas jawab di akhirat nanti. Dan satu lagi, Ustaz. Satu lagi, tuan lembu, tuan kambing misal kata, kalau dibiarkan begitu, kalau kambingnya dilanggar orang, mati orang tu, tuan kambing ni tak lepas jawab di akhirat nanti. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz nasihat tersebut. Sangat-sangat berfaedah, berguna untuk pemandu-pemandu yang balik kampung, balik raya nanti. Okey? Apa pun tuan-puan dirahmati Allah, sampai sinilah Al-Kuliah pada petang ini edisi raya khas untuk anda semua. Terima kasih Ustaz Haji Syukri, terima kasih Ustaz Haji Kamarudin dan juga anda semua yang menonton Al-Kuliah pada petang ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir, muji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Suara takbir, muji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba
masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan.